lagi untuk kali ini. Jadi pada hari ini cikgu akan mengajar bab 4 bertajuk operasi set, iaitu bab yang keempat untuk matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, jadi subtopik yang ada di dalam bab ini ialah ada 3 ya. Yang pertama 4.1 ialah tentang persilangan set. Kemudian 4.2 kesatuan set dan 4.3 ialah gabungan operasi set. Tapi untuk hari ini cikgu hanya akan menerangkan tentang 4.1 sahaja, iaitu tentang persilangan set. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik pada kali ini ialah 4.1.1, iaitu menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Jadi maknanya nanti selepas selesai penerangan cikgu ni, diharapkan semua murid dapatlah menentukan dan menghuraikan persilangan set itu dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Jadi untuk persilangan set ataupun topik set secara umumnya, simbol yang penting ialah tata tanda set ya, yang macam kurungan tu. Okey, macam ni cikgu tunjukkan. So simbol tata tanda set tu ialah yang macam ni. Okey. Okey, tapi untuk subtopik pada kali ini hanyalah berkaitan dengan persilangan set. Di persilangan set simbolnya ialah macam ni. Okey. Alright, apa yang dimaksudkan dengan persilangan set ni ialah apabila terdapat lebih daripada satu set yang mana unsur-unsurnya adalah sepunya. Maknanya katakanlah terdapat dua set, set A dan B. Jadi unsur itu ada di dalam set A dan juga ada di dalam set B. Jadi bermakna unsur itu merupakan unsur sepunya bagi set A dan set B. Okey, kita lihat contoh yang berikut. Okey, diberikan set semesta ialah integer, itu 1 hingga 10. Kemudian set M ialah nombor ganjil dan set N ialah gandaan 3. Senaraikan semua unsur. Jadi kata kunci contoh soalan berikut ialah senaraikan. Okay, soalan menghendaki kita untuk menyenaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Jadi berdasarkan soalan ini, set semesternya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, untuk A, dia nak kita senaraikan set M saja. Yang mana set M ialah nombor ganjil. Jadi kita lihatlah dalam set semester ini yang manakah merupakan nombor ganjil. Jadi untuk M, set M, nombor ganjil ialah 1, 3, 5, 7 dan 9. Ini untuk A. Bagaimana pula dengan B? B ialah set N, yang mana N merupakan gandaan 3. So kita lihat merujuk kembali kepada set semester ini, N sama dengan, kita buka tata tanda set. So gandaan 3 dalam senarai set semester ini bermula dengan 3, kemudian diikuti dengan 6 sehingga 9 sahaja, dan kita tutup tata tanda set. Okey, C, M persilangan N. So kita tahu bahawa terdapat unsur yang sepunya di antara set M dengan set N. Kita bandingkan, kita buat perbandingan.
kita buat perbandingan antara unsur set M tadi dengan set N. Mana yang ada di kedua-dua set ini. Jadi yang ada unsur itu ialah 3. Ada sini. Kemudian 9. Okey, so untuk menjawab soalan C, iaitu M persilangan N, unsurnya hanyalah 3 dan 9 sahaja. Alright, next. Diberi set A, nombor dalam dadu. Set B, nombor genap dalam dadu. Dan set C, 7, 8, 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, jadi kita senaraikan. Kita senaraikan set A. Nombor di dalam dadu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B ialah nombor genap dalam dadu. So, nombor genap dalam dadu ialah 2, 4 dan 6 sahaja. Manakala C ialah 7, 8 dan 9. Okey. A persilangan B. Okey, untuk soalan pertama, A persilangan B. Kita lihat apa unsur yang sama di antara set A dengan B. Jadi unsur itu ialah 2, kemudian 4 dan 6. Okey, jadi jawapan untuk A persilangan B unsurnya ialah 2, 4 dan 6. Okey, untuk menjawab soalan yang kedua iaitu B persilangan C. Okay, kita tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian B ialah nombor genap. 2, 4 dan 6. Okey, sekarang kita lihat B dan C. Yang sama, unsur yang sama dalam set B dan set C ialah tak ada. Kan? Tak ada. So, maknanya di sini terdapatnya tidak terdapatnya set sepunya di antara set B dengan C. Bermaksud tak berlaku persilangan di antara set B dengan set C. Jadi untuk menulis jika tidak berlaku persilangan, sama ada kita boleh menggunakan simbol tanda-tanda set ni, ataupun satu lagi simbol yang boleh kita guna ialah kosong dan kita pangkah yang menunjukkan tidak ada unsur yang bersilang di antara set yang berkenaan. Okey, yang ketiga. Set A persilangan set C. A dengan C. Kalau kita lihat unsur set A tidak ada yang sama, okey, tidak ada yang sepunya dengan set C. So sini kita boleh tuliskan sebagai kosong dan kemudian kita pangkah. Okey, soalan B, lukiskan gambar Raja Van yang mewakili set ABC dan lorotkan kawasan yang mewakili persilangan set yang berikut. Okey,
kita tengok kata kunci soalan. Pertama, dia suruh kita lukis. Kemudian, set yang perlu dilukis ialah set A, B, C. Dan akhir sekali, kita kena lorekkan. Okey, A, B tadi kita dapat lihat unsur sembunyinya ialah 2, 4, 6. Okey, A persilangan B, 2, 4, 6. A persilangan B sama dengan 2, 4, 6. Okey, jadi kita mesti melukis 3 set ya. Di mana set A kita boleh mungkin gunakan bentuk segitiga. Kemudian B bulat. Ini set A dan ini set B. Jadi dalam B ialah 2, 4 dan 6. Okey, dalam set A tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. So, nombor yang tak ada di dalam set B itu, kita letak dia di dalam set A, iaitu 1, 3, 5. 1, 3, 5. Dan set C-nya ialah set C-nya ialah 7, 8, 9. 7, 8 dan 9. Okey, so A persilangan B yang mana unsur B itu berada di dalam set A. Dengan kata lain, kita boleh katakan bahawa B merupakan subset kepada set A. Kerana unsur yang ada di dalam set B juga merupakan unsur yang ada di dalam set A. Okey, so kita lorek di sini. Okey, kita boleh warnakan B sahaja. Okey, bagaimana dengan soalan yang kedua, iaitu B persilangan C. Okey, di sini kita telah jawab bahawa tidak ada unsur sepunya di antara set B dengan set C. So, apa yang kita boleh lukis ialah B persilangan C ya. B persilangan C. Okey, tak ada unsur yang sepunya. Tidak berlaku sebarang persilangan. Ini soalan kedua dan ini soalan pertama. Jadi, kita boleh lukis gambar rajah yang sama. Ini A, ini B. So, sini 2, 4, 6, 1, 3, 5. Dan set C ialah 7, 8, 9. Oleh kerana tidak ada persilangan yang berlaku, maka kita tidak perlu melorekkan sebarang lorekan di dalam gambar rajah ini. Okey? Right, kita pergi kepada standard pembelajaran yang kedua, ya, 4.1.2, iaitu menentukan pelengkap bagi persilangan set. Okey, sebagai contoh, cikgu sediakan soalan berikut macam mana kita nak menentukan pelengkap bagi persilangan set yang diberikan. Okey, diberikan gambar rajah van ini. Kemudian soalannya, okey, sebelum tu simbol untuk pelengkap ialah koma di atasnya. Okey, so apakah pelengkap bagi persilangan P dengan set Q? Jadi sebelum tu, langkah ataupun teknik yang kita boleh gunakan ialah teknik menomborkan kawasan yang kita lihat ini. Ada berapa pembahagian kawasan yang boleh kita lihat? Okey, so kita dapat lihat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian kita boleh senaraikan apakah nombor yang ada di dalam
bentuk P ataupun set P. So, kita dapat tengok di dalam set P ada nombor 2, 3, 4 dan 5. Kemudian di dalam set Q, okey, Q ada 3, 4, 6, 7. Jadi berdasarkan itu, P persilangan Q ialah, okay, kita tengok sini yang sama ialah 3, 4 sahaja ya, 3, 4. Tapi untuk pelengkap bagi P persilangan Q ialah nombor selain daripada 3, 4. Jadi nombor itu ialah 1, 2, 5, 6, 7, 8. Okey, so inilah yang perlu kita lorek di dalam gambar rajak ini. So, kita lorek 1, 2, 5, 8. Okey, ini 1, 3 tak termasuk. 5, 6, 7, 8. Alright. Okey. Jadi tak dilorek ialah 3, 4. Okey, untuk soalan B. Soalan B sama juga, kita boleh guna pakai yang di sini untuk P. Okay, sebelum tu kita nomborkan kawasan dalam gambar rajak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So P ada, kalau kita tengok bulatan tu ada 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam R ada 4, 5, 7, 8. Jadi P persilangan R, okay, yang sama ialah 4 dengan 5. 4 dengan 5. Tetapi, apakah pelengkap bagi P persilangan R? Jadi nombor selain daripada 4, 5 ialah 1, 2, 3, 6, 7 dan 8. Jadi ini yang perlu kita lorek. Sekejap ya, cikgu lorekkan kawasan dia. Alright, 1, 1. Kemudian 2, 3, 6, 7, 8. 6, 7 dan 8. Okey, kecuali 4 dengan 5. Alright, soalan yang ketiga sama juga, kita letakkan nombor dalam 8 kawasan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, P, dalam P ada 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kemudian Q ada 3, 4. 3, 4, 6, 7. Kemudian R ada 4, 5. 4, 5, 7 dan 8. Okey, apa yang sama untuk ketiga-tiga set ini? Yang mana setiap set tu mesti mempunyai nombor unsur yang sama. Kita lihat ada 4. Right. 5. Okey, 5 tak ada. Jadi, P persilangan Q persilangan R sama dengan 4 sahaja. Bermaksud, pelengkap bagi P persilangan Q persilangan R ialah nombor selain daripada nombor 4, iaitu 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8. Jadi yang kita lorek ialah yang ini. Sekejap, cikgu tolong lorekkan. Okey, kecuali nombor 4 kita tak lorek nombor 4. Okey. Alright, next ialah standard pembelajaran yang seterusnya ialah macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Jadi apabila melibatkan satu masalah, kita kena boleh guna pakai langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita kena memahami masalah. Okey, peringkat untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, kita merancang strategi. Okey, lepas kita faham masalah, kita merancang strategi macam mana nak mulakan, nak menyelesaikan. Kemudian kita melaksanakan strategi yang kita rancang tadi dan akhir sekali kita akan dapat buat kesimpulan, iaitu kita telah mendapatkan jawapannya. Okey, contoh masalah Sebanyak 150 orang murid mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dan matematik. Keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains dan 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran tersebut. Jika 8% daripada jumlah murid gagal dalam kedua-dua ujian tersebut, hitungkan A, bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik, kemudian B, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains, dan C, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Okey, kita cuba fahami dulu, kita keluarkan kata kunci Kita keluarkan kata kunci masalah ini. Okey, sebagai contoh, apa yang kita boleh keluarkan ialah kita keluarkan jumlah murid. Jumlah murid yang diberitahu dalam maklumat soalan ialah sebanyak 150. Kemudian, maklumat lain ialah yang lulus sains dikatakan hanya 40%. Kemudian lulus kedua-dua subjek. Kedua-dua ialah 30%. Dan gagal untuk kedua-dua subjek diberikan ialah 8%. Okey, ini kita cuba memahami masalah. Kita keluarkan kata kunci masalah. Kemudian, langkah seterusnya ialah kita merancang strategi. Okey, katakan set A, right? Set A mewakili untuk yang lulus sains. Kemudian, X, right? Lulus kedua-dua subjek, dan untuk set B adalah mewakili yang lulus matematik. So, kita boleh lukis. Okay, agak-agaknya lah bentuk setnya mungkin lebih kurang macam ni. Okay, ini set A, iaitu lulus sains, set B, lulus matematik, dan X yang tengah-tengah ni menunjukkan lulus untuk kedua-dua mata pelajaran sains dan juga matematik. Okay, kita dah rancang, kemudian kita bolehlah melaksanakan strategi ni. Okay, katakan tadi kita dah tahu bahawa untuk yang lulus sains, kita dapat tahu maklumatnya ialah 40%. So, lulus sains sebanyak 40%, 40% darabkan dengan jumlah keseluruhan murid. So, kita akan dapat 60 orang. Lulus kedua-dua, right? Dikatakan 30%, 30% darab 150 sama dengan 45. Gagal kedua-dua. Okey, gagal kedua-dua
diberitahu ialah 8%, iaitu 8 per 100 darab 150 sama dengan 12 orang. Jadi untuk menjawab soalan A, untuk menjawab soalan A, dia nak tahu berapakah bilangan murid yang lulus mata pelajaran matematik. So, untuk A, kita nak kira yang lulus matematik. Kita ambil jumlah semua murid, tolakkan 60. 60 tadi ialah apa? Yang lulus sains, sebab kita nak tahu bilangan matematik sahaja. Kemudian kita tolakkan 12. Iaitu yang gagal kedua-dua, sebab kita nak cari yang lulus. Lulus kan? So, 60 tolak 12, tetapi kita perlu tambah 45. 45 tu ialah apa? Ialah yang lulus kedua-duanya. Maksudnya termasuk lulus matematik. Okey, so kita akan dapat sini yang lulus matematik ialah 123. Okey, lulus mata pelajaran matematik ada 123 orang. Okey, soalan B, bilangan murid yang hanya lulus mata pelajaran sains. So, yang lulus sains tadi 60. Tetapi kita perlu tolak bilangan yang lulus kedua-duanya yang mana merangkumi matematik. Sebab kita nak cari yang sains, lulus sains saja. Jadi 60 tolak 45 sama dengan 15 orang. Okey, dan soal masalah C kita nak cari bilangan yang hanya lulus matematik. Okey, bilangan yang hanya lulus matematik. So sini kita cari bilangan yang lulus matematik tadi yang ada di A dan kita tolakkan yang lulus kedua-duanya. Sebab kita tak mahu ambil bilangan sains kan. So kita tolak 45. Maka yang lulus matematik sahaja bilangannya ialah 78. Okey, so kita telah pun menyelesaikan soalan ini tadi. So, katakan kita berbalik kepada gambar rajak ini tadi. Total untuk ni tambah X dan tambah di sini mestilah 150. Jadi, tadi kita dapat yang lulus sains. Okey, lulus sains ialah B. 15 dan X tadi ialah 45, iaitu yang lulus kedua-duanya. Manakala B ialah yang lulus matematik. Jadi lulus matematik. Tadi kita dah kira 78. Okey. Jadi, kalau lulus sains tu ialah 15 tambah 45 sama dengan 60. 60 tadi kan? Lulus sains. Kemudian, yang lulus matematik tadi ialah 123. So, 45 tambah 78 sama dengan 813. Alright. Okay, so kita telah pun menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set ini tadi. Okay, so cikgu rasa sekianlah untuk kali ini tentang persilangan set. Kita akan berjumpa lagi untuk part 2 tentang kesatuan set. Okay.
Bye.